Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi ada 3 perkara yang saya nak bincangkan di dalam live ringkas hari ini. Ya, dan pastikan anda bersama saya sehingga hujung siaran, kerana saya rasa perkara-perkara ini tengah hangat dibincangkan di media sosial. Ya, jadi maaf ya, saya nak cek audio. Okey, jika audio jelas, saya harap audio jelas lah, anda boleh beritahu saya. Jadi perkara pertama adalah berhubung dengan live yang telah saya adakan semalam. Jadi saya rasa ramai ada menontonnya, dan di dalam live itu saya telah memberikan satu senario yang mungkin telah berlaku apabila Ismail Sabri menghadap Yang di-Pertuan Agong, sebagai menjelaskan bahawa banyak perkara yang mungkin yang anda tidak tahu, jadi jangan mudah membuat andaian. Jadi bagi mereka yang Laskar Cyber khususnya, ya, mereka akan masuk dan mereka akan beritahu, anda kata jangan buat andaian, anda sendiri buat andaian. Okey, ini sebenarnya pengacau-pengacau begini saya nak beritahu. Okey, Laskar Cyber, anda akan perhati, anda akan disekat. Ya, saya banyak menyekat. Dalam sebulan lebih kurang 1000 hingga 1200 orang akan disekat, ya, laskar-laskar ni. Tapi mereka tak akan berhenti, dia akan muncul entah dari mana. Jadi maksud saya, dan saya rasa semua orang yang waras berfikir tahu, maksud saya jangan buat andaian adalah apabila anda membuat satu keputusan atau satu conclusion, satu kesimpulan berdasarkan perkara yang bukannya fakta, hanya andaian. Tetapi ini tidak bermakna dari segi akademik, dari segi dari sudut hendak memberi senario-senario kepada orang untuk buka mata mereka, anda membuat andaian-andaian tertentu, itu tidak ada masalah. So, yang pentingnya cara anda berhujah. Okey. Jadi anda pun sudah lihat apa yang telah saya hujahkan semalam, dan saya yakin dengan senario tersebut. Jadi dalam penghujung live tersebut, saya ada beritahu bahawa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri benar, bahawa kesilapan terbesar Menteri-Menteri Perikatan Nasional adalah mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong sekaligus memintas Perdana Menteri. Ini telah menyebabkan satu situasi di mana timbul persoalan sama ada benarkah majoriti Ismail Sabri kekal ke tidak. Ya, jadi ada orang kata, malah Ismail Sabri sendiri berkata sebelum ini, ya, majoriti dia tidak terganggu gugat sebab itu adalah di Dewan Rakyat. Sebenarnya saya tidak setuju dengan itu. Ini adalah tafsiran tertakluk kepada tafsiran. Sebenarnya apabila 12 menteri mengutus surat kepada Yang di-Pertuan atau warkah kepada Yang di-Pertuan Agong dengan memintas Perdana Menteri dan membuat satu permintaan, ya, yang dengan memintas Perdana Menteri, ya, ianya boleh ditafsirkan juga sebagai, atau timbul persoalan jika Perdana Menteri hilang sokongan majoriti kerana menteri-menteri ini juga adalah ahli Dewan Rakyat, ya, dan tindakan mereka tidak menurut kelaziman, tidak menurut protokol yang sepatutnya. Mereka tidak mengendahkan Perdana Menteri dan memintas Perdana Menteri. Jadi ini semua bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong. Adakah Yang di-Pertuan Agong merasakan apa yang Yang di-Pertuan Agong fikirkan? Adakah itu bermakna Perdana Menteri sudah tidak ada sokongan majoriti? Ya, jadi ini semua bergantung kepada keputusan akhir Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekiranya Yang di-Pertuan Agong mungkin terasa, saya rasa sudah timbul persoalan adakah Ismail Sabri benar-benar ada majoriti, maka semestinya Yang di-Pertuan Agong boleh meminta Ismail Sabri letak jawatan. Sama ada perkara itu berlaku ke tidak, saya tidak tahu, tetapi ini satu kemungkinan, ya. Dan andai kata Yang di-Pertuan Agong meminta Ismail Sabri letak jawatan, jadi Ismail Sabri secara berperlembagaan boleh terlebih dahulu meminta Yang di-Pertuan Agong sekiranya boleh atau tidak bubar parlimen, ya. Dan mungkin Yang di-Pertuan Agong telah berkenan
membenarkan pembubaran parlimen disebabkan ketidaksejahteraan, ketidaksepakatan dalam kabinet dan juga persoalan yang timbul berhubung keabsahan kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi banyak kemungkinannya, ya. Okey. Walaupun saya bersetuju dengan Ismail Sabri dalam babak kesilapan Menteri-Menteri Perikatan Nasional menghantar surat, tetapi saya juga bersetuju dengan hujah Datuk Seri Hamzah Zainuddin hari ini, di mana Hamzah telah menjelaskan bahawa jika Perdana Menteri boleh menurut kehendak parti atau ketetapan parti, maka Menteri-Menteri Perikatan Nasional juga boleh menurut ketetapan parti. Hujah ni, logik ini saya terima. Jadi tepatlah. Hamzah mengatakan jika, dia guna jika, ya, jika PN boleh ikut ketetapan parti, maka Menteri-Menteri PN boleh ikut ketetapan parti juga yang memerlukan mereka menghantar surat kepada istana. Tetapi apa pun, Hamzah perlu sedar bahawa dia secara tidak langsung telah membuat satu pengakuan, ya, bahawa arahan untuk menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong oleh 12 menteri ini adalah arahan parti. Hamzah perlu sedar, ya, secara tidak langsung, saya ulang, dia telah mengaku bahawa arahan untuk hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong telah dikeluarkan oleh Perikatan Nasional. Okey? Dan saya tidak setuju bahawa Ismail Sabri selaku Perdana Menteri menurut ketetapan parti, kerana Ismail Sabri konsisten bahawa fungsi dia sebagai Perdana Menteri hanya tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan keputusan akhir adalah keputusan budi bicara dia, sama ada hendak mengadap agung ke tidak, sama ada hendak mengusulkan pembubaran parlimen ke tidak, dan juga jika nak dibincang dengan kabinet pun boleh putuskan, bukannya parti. Jadi Ismail Sabri konsisten. Tetapi sebab saya boleh terima logik Hamzah Zainuddin ini adalah Ismail Sabri tidak boleh nafikan bahawa isu pembubaran ini dicetus oleh kluster mahkamah. Jadi walaupun Ismail Sabri berpegang kepada prinsip bahawa dia perlu menurut perlembagaan, dia tidak boleh dinafikan bahawa sebab Perdana Menteri perlu mempertimbangkan perkara ini adalah disebabkan ketetapan UMNO. Jadi ianya dibawa sebagai cadangan, walaupun ketetapan UMNO ni tidak ada makna kepada Perdana Menteri selain menjadi satu cadangan. Tetapi kita lihat Ismail Sabri meneliti cadangan itu, mempertimbangkan cadangan itu. Jadi kewujudan cadangan itu, kewujudan, ya, retorika perlu atau tidak parlimen bubar awal, semuanya bermula dari kluster mahkamah, bukannya dari Bersatu, bukannya dari PAS, bukannya dari parti-parti pembangkang yang lain. Tidak ada sesiapa melainkan kluster mahkamah. Dan bukan hanya pembangkang yang menolak PRU awal sebab memikirkan rakyat dan situasi banjir, PAS sendiri yang sekutu UMNO dalam kerajaan menolak pilihan raya awal sebab memikirkan masalah rakyat. Dan tidak ada sebarang sebab munasabah sehingga hari ini yang diberikan oleh Zahid maupun ahli-ahli kluster mahkamah lain yang sentiasa berhujah, ya, mengapa perlu PRU awal. Sebab yang diberikan bercanggah-canggah, ada yang tidak masuk akal. Contohnya nak kembalikan mandat rakyat. Jika benar nak kembalikan mandat rakyat, mengapa tidak didesak bubar parlimen pada ketika nak tumbangkan Muhyiddin? Ya, jika benar nak dikembalikan mandat rakyat, kenapa menjatuhkan kerajaan mandat rakyat dengan alasan palsu kononnya sebab DAP perlu dijatuhkan? Akhirnya kluster mahkamah juga yang bermuzakarah dengan DAP berhubung jajaran politik baru. Jadi banyak alasan bercanggah-canggah yang telah saya buktikan. Saya telah nyatakan tarikh dan kenyataan Zahid, 5 hingga 6 kenyataan yang bercanggah-canggah dan semuanya tidak masuk akal berhubung PRU awal, dan sehingga hari ini tidak ada alasan berhubung PRU awal. Malah ada pengakuan dari Zahid dalam MIC apabila Zahid berucap bahawa sebab ianya diperlukan PRU, sebab BN perlu menang sekarang adalah kerana bukan hanya Zahid akan didakwa,
atau telah didakwa dan sedang menghadapi tuduhan mahkamah, tuduhan jenayah. Ramai pemimpin BN lain akan didakwa. Secara tidak langsung, Zahid juga mengaku memang ada banyak pemimpin BN akan didakwa, yang maknanya Zahid mungkin tahu mereka melakukan kesalahan. Jadi rakyat kena nilai benda tu. Okay. So Ismail Sabri tidak perlu atau tidak boleh nafi bahawa semua ni tercetus, huru-hara politik ni tercetus sebab kluster mahkamah. Ya, tidak boleh nafi. Okay. So sebab itu saya boleh terima logik kenyataan Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawasanya jika PM boleh ikut kehendak parti, ya, dari satu sudut PM memang tak ikut kehendak parti, tetapi apabila anda lihat benda ni tercetus dan Ismail Sabri menerima cadangan, memikirkan cadangan itu, so dari satu sudut orang boleh tafsirkan sebagai PM telah ikut kehendak parti. Sebab kalau PM benar-benar tidak ingin PRU awal, dia boleh nyatakan terus, saya tidak ingin sebagai Perdana Menteri, saya tidak ingin melayan kehendak parti. So di situ sama-sama, ya. Jadi jika BN boleh ikut, PM boleh ikut kehendak parti, maka Perikatan Nasional perlu ikut, menteri dia perlu ikut kehendak parti. Okay? Dan Hamzah telah mengaku bahawa Perikatan Nasional memberi arahan kepada menteri untuk hantar surat. Jadi dari sudut itu salah sama salah lah. Okey. Nah, akhir sekali saya nak tegur pembangkang. Pada PRU 15, pada PRU 14, salah satu sebab, ya, Pakatan Harapan, ya, pada ketika itu bersama Tun Mahathir dan Bersatu boleh menang, nombor satu ialah sebab Tun Mahathir. Sebab Tun Mahathir lah Pakatan Harapan boleh menang. Kalau tidak, sampai bila-bila tak boleh menang, sebab undi Melayu sentiasa tak akan cukup buat Pakatan Harapan. Itu tidak dapat dinafikan. Nombor dua, pengaruh Tun Mahathir. Media sosial dibanjiri dengan laskar cyber, sama ada laskar cyber daripada pihak kerajaan maupun UMNO dan sebagainya, yang cuba menimbulkan persepsi negatif terhadap Tun Mahathir, tetapi hakikat jauh berbeza. Jika kita lihat PRN Sabah dulu, orang kata Tun Mahathir ni dibenci. Kalau kita lihat di media sosial, memang dibanjiri dengan mesej-mesej benci terhadap Tun Mahathir. Tetapi di PRN Sabah, warisan yang secara terbuka, ya, mendukung perjuangan Tun Mahathir secara terbuka, menang dengan lebih besar dalam PRN Sabah. Lebih besar, ya. Dan parti-parti yang diterajui oleh pemimpin-pemimpin lain, contohnya parti yang diterajui oleh pemimpin yang bergelar Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Muhyiddin Yassin, menunjukkan prestasi yang jauh lebih rendah. Ya. So itu memang memalukan. Dan parti Anwar Ibrahim, di mana Anwar beberapa hari sahaja sebelum PRN Sabah mengumumkan dia ada majoriti yang meyakinkan, ya, jadi secara tidak langsung dia beritahu rakyat Sabah dia mungkin jadi Perdana Menteri, ditolak terus. Jadi PH nak main politik tang mana, nak tipu rakyat tang mana, tidak boleh nafikan kemenangan berpunca dari Tun Mahathir, dan tanpa Tun Mahathir dia tak boleh berjaya. Ya, nak ambil muda, nak ambil siapa, tak boleh berjaya. Okey. Itu masalah korang lah, nak sama ada akan kerjasama ke tak, is none of my business. Tapi fakta tetap fakta, hakikat tetap hakikat. Nombor dua, sebab lagi satu PH menang ialah pada ketika itu berlaku kesepakatan. Tidak ada ego-ego di dalam, atau kurang ego-ego di dalam permuafakatan ini. Sesiapa yang boleh menyumbang, dia akan dikerah, dia akan dibantu. Mereka bantu tular sini, tular sana, tanpa memikirkan, oh kalau kita bantu orang ni, nanti nama dia naik. Tidak ada. Mereka semua menumpu kepada nak jatuhkan kerajaan Barisan Nasional Kleptokrat. Jadi penumpuan itu, di mana semua diasuh, dididik untuk menumpu kepada satu agenda, menjayakan misi. Sekarang ni ada pelbagai tumpuan.
kita lihat di AP, serangan dia bukannya bertumpu sangat. Dia kadang-kadang serang Najib, kadang-kadang serang Zahid, tetapi semuanya bukan sederas pada PRU 14 atau sebelum PRU 14. Sebabnya semuanya sedang tertunggu-tunggu. Takut nanti esok lepas pilihan raya mungkin barangkali PH dan UMNO contohnya bentuk gabungan dan sebagainya. Jadi sebab tidak tahu apa yang akan berlaku di masa depan, sebab terlalu memikirkan kemungkinan boleh kerjasama kerana mementingkan kedudukan, maka kita lihat berterabur kempen. Okey. So ini masalah pembangkang dan juga masalah ego dan masalah kepentingan yang sudah wujud dalam pihak-pihak selain PH yang saya tidak ingin namakan. Benda ni wujud, benda ni nyata. Okey. Dan ada di antara masalah-masalah ini boleh mengganggu gugat perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sekarang ni apa yang harus dilakukan ialah realistik. Okey. Oleh kerana pemimpin-pemimpin di pembangkang ini nampaknya tak boleh menentukan siapa yang harus disokong sebagai Perdana Menteri, jadi soal itu perlu ditolak, ditendang tepi terus. Dan hanya semua pihak bertumpu satu matlamat, seperti saya. Matlamat saya satu. Sekarang ni, saya cuma tidak ingin negara kita dipengaruhi atau dikuasai oleh kluster mahkamah / kleptokrat. Saya tidak menamakan parti malah. UMNO ke siapa ke, golongan kluster mahkamah / kleptokrat, sebab saya tahu majoriti rakyat Malaysia ada misi yang sama. Jadi bila itu dijadikan tumpuan, perjuangannya mudah. Okey. So itu sahaja, sebab perjuangan saya adalah ikhlas. Saya bukan harapkan apa-apa, dan saya tidak akan kempen bagi mana-mana satu kumpulan atau puak, sebab saya dah nyatakan sudah terlambat dan saya memutuskan tidak bertanding. Tetapi apa yang penting sekarang adalah tumpuan kepada perjuangan. Dia perlu satu, dia perlu realistik. Maknanya sekarang ni lepas pilihan raya, saya sebenarnya merasakan Tun Mahathir perlu kembali sebagai Perdana Menteri untuk memperbaiki negara bagi satu tempoh tertentu. Tetapi itu peribadi saya. Secara realistiknya, saya tak memikirkan semua itu. Saya menyerah. Apa jua yang berlaku, saya akan terima. Cuma jangan kleptokrat atau / kluster mahkamah menguasai, mempengaruhi dalam apa jua cara pun kerajaan. Mereka lah yang saya lihat musuh utama. Mereka lah yang telah membebankan dan memudaratkan negara ni dengan sehingga tercetusnya PRU awal pada musim Tengkujuh. So itu mesej saya kepada pembangkang. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.